Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari tu kita selesai baca muqaddimah kan. So hari ni kita masuk bab yang pertama, fasal berkenaan dengan niat ikhlas dalam semua perkataan, perbuatan, amal zahir dan batin. Imam Nawawi boleh katakan banyak kitab-kitabnya Imam Nawawi mulakan dengan perbincangan berkenaan dengan niat, berkenaan dengan ikhlas. Jadi Riyadhus Shalihin ni pun begitulah, nak mengingatkan kita yang belajar, yang mengajar, supaya kita perbetulkan niat kita. Niat ni dia membezakan antara adat dan ibadat. Ni dah niat iktikaf ke belum duduk dalam masjid ni? Dah? Ada yang belum? Ada yang baru niat tu, baru nak usolli kan? Jadi yang dari tadi duduk je tengok WhatsApp, cari muka surat, duduk je lah. Tapi di kalangan kita ada yang duduk, dia niat dah i'tikaf. Saja aku i'tikaf 2 rakaat. Tak ada 2 rakaat. Saja aku i'tikaf dalam masjid. Dia niat duduk i'tikaf, dia dapat pahala dah dari tadi. Beza tak? Niat membezakan antara adat dan ibadat. Kita pergi dekat Kaabah, kita duduk pusing cari mana laki aku hilang. Ada orang dia pergi kat Kaabah, dia niat nak tawaf, nak cukup 7. Ada orang dia pergi kat Kaabah, dia cukup dah 7, dia tambah 2 pusingan lagi nak cari suami dia. Jadi niat membezakan, terus jadi ibadat. Beza kan? Satu. Niat juga, ni boleh ambil nota lah ni dekat tajuk kita, niat membezakan adat dan ibadat. Niat, kerana niat amalan kecil jadi besar pahalanya. Kerana niat amalan besar kadang-kadang jadi kecil pahala, kadang-kadang tak ada pahala langsung. Ya Allah, waliyadzubillah. Niat ni the power of intention. Niat kita. Dan niat juga boleh bagi kita kekuatan, boleh bagi motivasi pada kita. Niat. Sebab apalah awak nak buat majlis ilmu ni, semangat, mesyuarat, anjur, usaha. Sebab apa? Niat saya, Ustaz, saya tak pandai dah nak mengajar, saya tukang anjur, Ustaz. Orang perli, orang kutuk, orang marah, orang komplain. Bila niat kita kuat, dia akan buat kita ni mampu nak hadap. Ustaz, suami saya dah meninggal, anak saya yang bongsu ni saya nak hantar sekolah tahfiz. Niat saya biarlah dia jadi hafiz. Duit nak cari, nak bayar orang, saya usahalah Ustaz, saya buat tu, buat ni. Niat dia kuat. Niat. Hebat niat. Sebab tu Imam An-Nawawi mulakan kitab kita ini dengan bab niat. Dan saya dah sebut dalam kuliah yang lalu bahawa setiap bab Imam Nawawi akan mulakan dengan ayat Quran. Ini ayat Quran. Qala Allah Ta'ala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya sama menyembah Allah dengan tulus ikhlas, menjalankan agama untuknya semata-mata, berdiri lurus dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, dan yang sedemikian itulah agama yang benar. Tidak manusia diperintahkan melainkan untuk hambakan diri kepada Allah dengan penuh ikhlas. Allahu Akbar. Ikhlas. Amal-amal baik yang kita buat. Saya ada seorang ustaz tu, saya cukup tertarik. Dia nak ajar kita cara nak faham macam mana kita nak buat amalan baik, amal soleh yang kita buat tu, supaya jadi ikhlas, supaya. Tapi dia bagi satu contoh. Contoh dia ni, kita terus faham macam mana kita ikhlas tu. Tapi saya nak contoh dia memang sangat mudah faham. Tapi saya nak kongsi kat sini, contoh dia tu kotor sikit. Tapi untuk ilmu dia mudah faham. Tak payahlah tak. Kita sambung je lah. Dia bukan sensor kotor. Bukan kotor lucah. Bukan, dia kotor. Itu orang jadi suspend Faham Dia bukan cerita lucah. Dia kata kita ni bila kita buat amal soleh, supaya kita nak tunjuk, nak faham cara ikhlas tu. Dia kata macam kita buang air besar, macam kita berak. Najis kita tu ada tak kita tengok-tengok, kita cerita ke orang, kita selfie? Tak ada, kita buat tu kita terus flash. Kan? Kita buat apa? Macam biasa je berak. Maksudnya bila you buat satu amal soleh, tak payah duduk tengok, duduk perhati, duduk selfie, duduk cerita ke orang, duduk fikir. Sebenarnya tak cantik dia compare amal soleh tu dengan taib, dengan najis. Tapi dia nak bagi tahu kita, you bangun tahajud malam tadi ke, you mau transfer duit ke, mak tahfiz ke, you sembahyang duha ke, jangan duduk kira tadi 2 rakaat. Semalam dah transfer 100. Lepas tu malam tadi dah 7 rakaat. No. You flash, let it go. Senang tak nak faham ikhlas? Apa? Gini soalan tanya, boleh tak kalau kita nak ingatkan pada diri kita sendiri, tadi 2 rakaat, malam tu dah 11,000, malam tadi tahajud kan? Boleh. Tapi supaya kita sentiasa ada rasa, kita nak remind diri kita dengan perasaan sempurna ke tak, cukup ke tak. Jangan bila kita remind diri kita dengan semalam dah bagi 100 kat tahfiz tu, takkan hari ni nak masuk 50 lagi kat tabung masjid. Kita tak nak dalam konteks rasa banyak. Boleh kita nak ingat, tetapi dengan perasaan tak cukup, tak sempurna, kena buat lagi, itu tak apa. Tapi syaitan dia akan sentiasa bisikkan kita. Sebab tu kebaikan yang kita, gini kaedah dia, kita lupakan kebaikan yang kita buat, dengan makna supaya kita tak ada rasa banyak dah aku buat, banyak dah. Jadi kita terus flash kan? Jangan pula balik nanti bila buang air besar teringat ustaz sebut ikhlas. Siapa tengok tak ikhlas. Allah. Anak saya tu kalau dia demam, lepas dia buang air besar, dia cerita hari ni tarik cair. Ada cerita kat orang lah. Tapi subhanallah,
Ustaz tu dia tua dah ustaz tu. Biasa orang tua ni dia pengalaman dia canggih. Sebenarnya nak umpamakan amal soleh, ikhlas tak berapa sesuai. Tapi senang faham kan? Supaya kita aku sebelum Covid tiap-tiap tahun dah pergi umrah. Jangan tak nak, biar kita amal soleh, kebaikan kita cukup. Biarlah ia jadi satu simpanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita simpan senyap-senyap dengan Allah. Jadi sebab tu ayat ni kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan melainkan untuk hambakan diri pada Allah dengan penuh ikhlas, tunaikan solat, bayar zakat, itulah agama yang lurus. Ini kait dengan korban, ayat nombor 2. Jumpa tak? Ayat apa tu? Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dapat suara jelas? Jelas. Cuba komen dekat live Facebook. Sekarang buat live. Cuba komen di live Facebook, suara clear tak? Tengok. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah, tak akan sampai, daging tak sampai, darah tak sampai. Yang sampai ialah taqwa. Sebab kalau orang Arab jahiliah dulu, dia sembelih lembu, dia ambil darah, dia pergi sapu dekat berhala, dia pergi letak daging pada berhala. Fizikal itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan pada kita yang buat amal ibadat korban ini, lan yanalallah, lan. Satu lagi dalam bahasa Arab disebut lan. Dalam ayat Quran tu nampak tak lan? Lam nun. Tak clear lagi. Ni dah mic sini dah. Dia orang komen apa? Saya yang komen. Maknanya tengok live duduk dalam kelas. Betul. Kena monitor lah. Dia orang komen tak? Ke tak ada orang? Seorang je? Oh. Okey. Dah kita tanggal lah mic dah. Boleh lah. Jalan je lah. Mandangkan seorang je, kita tak payah baiki, tak payah apa dah lepas ni, kita fokus kuliah. Okey. Jadi ini ayat berkait dengan ibadat haji, ibadat korban. Dalam bahasa Arab, dia ada la maknanya tidak. Tidak, present, tidak. Kalau bahasa Arab tulis lan, itu adalah tidak untuk present and future. Sebila lan, never maksudnya. Now and future, tidak sekarang dan akan datang. Lan yanalallah, sama sekali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging, never. Tak akan, sama sekali dia terjemahkan, sama sekali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah binatang korban. Tak akan sampai. Daging tak sampai, darah tak sampai. Yang sampainya apa? Taqwa. Taqwa tu maksudnya duduk kat mana taqwa? Hidung ke telinga? Kat masjid at-taqwa lah ustaz. Taqwa tempatnya dalam hati. Keikhlasan kita sebenarnya. Taqwa kita buat ibadat korban. Ada orang bangga, I tak banyak, cuma 5 bahagian je. Saya buat ibadat korban biasa 3 ekor je, hantar kat Kemboja. Ayat dia tu tawaduk. Tapi sebenarnya nak suruh orang tahu 3 ekor lembu dia buat kat Kemboja. Daging tu tak sampai. Siap masuk Facebook lagi, alhamdulillah dah sembelih semua lembu saya. Kalau tidak orang tak tahu. Saya tahun ni buat kat Malaysia lah, tapi mahal sikit, 700 sebahagian. Tak apalah, kita ambil seekor lembu je. Nak cerita ke orang tu.
Daging, darah daging tak sampai. Yang sampai adalah takwa, niat yang duduk dalam hati kita tu. Sebab apa buat? Ustaz, Allah bagi rezeki pada saya banyak, Ustaz. Jadi saya nak kongsi juga rezeki saya ni dengan orang lain. Ustaz, saya sayang harta saya ni, Ustaz. Tapi saya tengok Nabi Ibrahim sayang juga ke anaknya Ismail. Bila Allah suruh sembelih, Nabi Ibrahim sembelih. Jadi saya pun sayang pada harta ni. Saya nak sembelih harta saya ni, nak tunjuk saya ni bersyukur pada Allah. Itulah niat kita. Sebab apa ambil ibadat bahagian korban? Daging, darah, berapa kilo sekalipun tak akan sampai. Will never. Now and future. Sekarang dah akan datang, daging, darah tak akan sampai. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala Allah, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, sekalipun engkau semua sembunyikan apa-apa yang ada di dalam hatimu, kalau sembunyi apa dalam hati, ataupun engkau sekalian nampakkan, pasti juga diketahui oleh Allah. Apa dalam hati kita sekarang? Apa dalam hati sekarang? Nak belajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada tak dalam hati? Nak tidur. Dalam hati saya, Ustaz, tak nak tidur, tapi mata saya, Ustaz. Tapi pelik kan kalau tengok drama mengantuk tak? Ada tak orang masa pergi shopping mengantuk? Sebab itulah ada orang dia diuji dengan penyakit insomnia. Tahu insomnia? Insomnia tu penyakit apa? Tak boleh tidur kan? Malam tu dia duk tengok cicak lagi. Suami kat sebelah sampai Korea, sampai Hong Kong, Australia dah suami. Dia duk tengok cicak lagi. Insomnia. Orang macam ni, ajak dia datang dengan kuliah, terus boleh tidur. So dia datang dengan kuliah. Tak apalah. Dalam hati kita semua niat nak belajar, tak Riyadhus Salihin, nak faham. Sebab apa nak belajar? Dapat ilmu supaya kita tahu. Sebab apa nak ilmu supaya kita tahu? Panduan untuk meneruskan kehidupan, kena ada panduan. Kenapa perlu ada panduan? Arah, SOP. Sebab nak buat amal. Sebab apa nak buat amal? Sebab apa nak kena ikut SOP, arah yang betul? Nak masuk syurga. Sebab apa nak masuk syurga? Jumpa Allah Rasulullah. Sebab apa nak jumpa Allah dan Rasulullah? That is ultimate. Ultimate warriors? Untuk wrestling tu. Sampaikan. Sebab apa boleh sampaikan? Sebab apa nak sampaikan pada anak menantu? Sebab apa nak suruh dia tahu? Sebab apa nak suruh dia beringat? Sebab kita orang Islam. Sebab apa nak jalan yang betul? Jangan lurus. As-sirata mustaqim. Habis dah. Tadi sampai syurga dah tadi. Biar let's say clear. Biar kita clear. Betul lah tu, semua jawapan betul tadi. Semua jawapan betul. Betul lah tu jawapan. Ustaz tanya soalan je, Ustaz tak jawab. Tak, jawapan tu betul semua lah tu. Betul. Supaya ini fa in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah.
Sama ada kamu sembunyikan apa yang ada dalam hati atau kamu zahirkan, Allah tahu. Allah tahu. Mungkin ada, tak lah. Tapi kalau ada yang jawab di mulutnya lain, tapi hatinya lain sebenarnya. Dia jawab tadi, kan? Allah pun tahu. Tu saya nak bagi tahunya. Betul dah niat kita. Semua jawapan tadi betul lah. Betul. Waktu kita biar clear. Kita clear. Ada yang datang kelas nak belajar untuk ambil periksa hujung tahun ni. Ada niat itu tak? Periksa pun tak ada, Ustaz. Okey lah. Maknanya kita dengan niat kita jelas. Habis kita jelas. Tak ada periksa dah, Ustaz. Saya ni dah tua dah, Ustaz. Tak ada periksa-periksa. Dan sebab apa datang belajar? Nak tahu, nak SOP, nak jalan lurus, nak masuk syurga. Cantik lah tu. Betul lah tu. Cuma syaitan, dia akan ganggu kita. Dia akan ganggu. Dia akan cuba rosakkan. Dan poin dia nak rosak dekat hati, dekat niat tu. You ni bagus lah. Tiap-tiap minggu kuliah, you depan sekali duduk. You ni paling awal. Saya perhati you ni awal sangat kelas. You ni tak tidur langsung. Ini syaitan, dia akan ganggu hati kita melalui orang lain. Syaitan pujuk orang lain untuk rosakkan kita. Kadang-kadang ada pujian yang beri kita semangat. Alhamdulillah. Ada juga pujian yang jadi kita syok sendiri. Itu masalah. Maksudnya jangan puji banyak sangat lah. Kalau orang puji pun terima kasih lah. Itu jangan banyak sangat puji. Kalau dia puji lebih-lebih ni, ikut dia ada udang di sebalik batu pula. Yang puji lebih-lebih ingat kita pergi kat dia, a'udzubillah minasyaitanir rajim. Puji sikit-sikit okey lah. Bagus kat ni, awak datang. Cukup lah. Janganlah banyak sangat. Takut merosakkan kawan kita sendiri. Syaitan, sebelum kita nak buat ibadah, dia dah ganggu dah hati kita. Nah, tak apalah, tak datang kuliah hari ni pun. Baik tengok drama sedap hari ni. Tak payahlah datang rehat-rehat je okey. Nak naik tangga, nak parking jauh pula. Lepas tu nak masuk dalam masjid, kelas kat atas. Sekarang nak naik tangga 3 kali berhenti, sakit lutut. Lepas tu ngajar gitu je pun. Syaitan sebelum ibadah dia akan bisik. Kita dengar derma mak tahfiz tenggelam, masjid tenggelam, nak derma syaitan kan. Banyaknya ramai dah orang sumbang, cukup dah tu, cukup dah. Tak semalam kan dah derma dah. Sebelum ibadah syaitan akan ganggu hati kita. Orang yang ikhlas, orang niat betul, dia kuat, dia akan lawan syaitan. Dia tangkis gitu je. Tapi syaitan sebelum ibadat dia kacau. Masa ibadat dia kacau juga. Masa kita semayang sunat, tengah semayang, nampak orang sebelah tak semayang, aku je semayang. Masa ibadah dia ganggu. Tak nak datang kuliah, dia ganggu waktu kuliah. Dia duduk atas kelopak mata kita ni. Cuba tengok, ada tak? Atas kelopak mata kita, puasa berat je. Pandai syaitan, klik, WhatsApp masuk. Duk buka kitab ni, tak telefon sini ni. Tak telefon sini, buka kitab ni. Allah, cucu WhatsApp. Syaitan kacau kat telefon. Dah Ustaz nampak saya pegang telefon tu, saya ambil nota tau. Okeylah. Dia ada alasan kukuh zaman sekarang ni. Tapi syaitan dia kacau. Sebelum, ketika dan selepas. Orang lain tak puasa sunat, ayyamul bayd, hari-hari putih. Aku je puasa. Hari ni hari ketiga dah, betul tak? Dah lepas dah? Alhamdulillah. Hanya yang buat tahu tarikh tu. Aku derma, orang lain derma RM10, aku RM100. Dia selepas ibadat pun syaitan kacau kita punya hati ni. Jadi ada satu zikir, ada dalam maksurat. Ini untuk jaga keikhlasan kita, untuk elakkan kita daripada riak.
Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Dia ada dalam maksurat. Itu zikir untuk kita kalau kita rasa mula ada rasa syak sendiri, ada rasa orang puji, ada rasa aku lebih pada orang, ada rasa nak riak sikit-sikit. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nak tulis? Nak? Seorang je suruh besar. Saja je saya nak suruh saya nak suruh yang mengantuk tu. Tak ada. Ikhlas. Tak ada marah. Nak tulis, kenapa nak tulis? Nak suruh orang hafal. Kan? Dah bila nak suruh hafal, tulislah besar-besar. Apa tadi tak ingat? Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika min an besar ni besar. Allahumma inna bagi nampak na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Yang ni, yang perkataan ni Allahumma minna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Tulis dulu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Betul tak saya tulis tu dengan saya baca? Oh, ni air untuk minum ke ni? Tu, untuk minum. Baik kak. Bismillah. Belakang nampak? Clear? Alright.
Alhamdulillah. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tunggu dulu. Selesai semua tulis, kita bagi maksud dia. Dah. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa itu cara sebenarnya. Hati-hati nak ambil gambar buat gini. Nanti tunjuk ke anak ni. Masa ni Ustaz Jovial. Nanti saya cakap. Nanti sekejap nak tarik nafas sikit. Okey. Okey. Mana dia Apa? Mana dia? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika. Allah nak pegang tak boleh. Besar sangat. Tak boleh cabut mic. Ya Allah, kami minta berlindung denganmu daripada kami syirik kepadamu sedikit pun yang kami sedar, dan kami mohon ampun denganmu yang kami tak sedar. Sekali lagi. Ni saya terjemah word by word. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon berlindung denganmu daripada syirik walaupun sedikit, sama ada yang kami tahu, dan kami mohon keampunanmu kalau ada kesyirikan yang kami tak tahu. Keampunan denganmu sekiranya ada kesyirikan yang kami tak tahu. Syirik ni kita menyengutukan Allah. Kita buat benda lain, kita buat untuk yang lain. Ada yang mungkin kita tersedar, ada yang mungkin kita tak sedar. Itulah riak tadi, buat kerana orang. Na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Boleh? Jom kita baca sekali. Allahumma inna. Ni dah breakfast ke belum? Apa punya sedih je? Sekali lagi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Dia sebab riak ni ataupun buat bukan kerana Allah, buat nak tunjuk ke orang, ia adalah sebahagian daripada syirik. Sebab dia bukan buat kerana Allah. Jadi kita minta berlindung dengan Allah daripada terjebak dalam masalah syirik ni. Sama ada yang kita tersedar ataupun yang kita sendiri tak tersedar. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kalau orang duk puji kita lebih-lebih, kita duk rasa kita bagus, kita duk rasa orang tengok kita buat ibadat, dia rasa bimbang, takut kita ada syok sendiri. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kita pujuk, kita didik hati kita sendiri. Okey, hadis yang pertama.
Hadis yang pertama cuba. Shall we start? Wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu. Hebat kan orang dulu. Nama dia tu Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Berapa generasi tu? Kita cuba sebut sekali nama. Cuba sebut nama. Sekali lagi. Nurliza binti Hamzah. Hamzah binti bin Haji Zainuddin. Zainuddin bin Hussein. Itu pun banyak tu. 4 generasi. Try. Saimah binti Haji Ibrahim. Haji Mahdi. Bukan Imam Mahdi, Haji Mahdi. Okey, Haji Mahdi bin Haji Muhammad Said. Haji Jamaluddin. Masya-Allah. Kak Ruqyah binti Ahmad. Ahmad bin Osman. Osman bin Ismail. Ismail bin Ibrahim. Empat. Daud. Daud ke Abdul Malik? Daud. Ya, benarnya yang ingat 4 ni hebat dah sebenarnya. Kalau orang kita sekarang, yang belakang-belakang tu debar tu aku ingat 3 je. Janganlah ustaz tanya aku. Subhanallah. Tapi tengok orang Arab. Dia ingat. Ini memang kebiasaan. Kalau dalam ilmu hadis lagilah dia orang detail. Tak apalah. Al-Qurashi radhiyallahu al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa cuba ikut sekali. Jom kita baca. Saya baca sila ikut. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaih. Bagus juga kita baca hadis juga. Kita baca sekali. Cuma beza hadis dengan ayat Quran. Yang pertama sekali, kalau ayat Quran kita baca dengan tajwid. Ni kita tak baca innamal a'malu binniyat wa innama kita, sebab hadis adalah ungkapan manusia, ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ayat Quran kalamullah. Dia ada tajwidnya. Satu. Quran baca dengan tajwid, hadis kita baca gini, macam tadi. Yang kedua, baca Quran bukan every word, every huruf pahala, 10 pahala. Setiap huruf. Qul huwallahu ahad, setiap huruf tu pahala. Ataupun Yasin, pahala tu. Adapun hadis, kita dapat pahala umum. Umum baca hadis Nabi, belajar hadis Nabi, dapatlah pahala. InsyaAllah. Nabi sebut, kita sebut juga. InsyaAllah secara umum pahalanya. Tetapi ayat Quran, pahalanya setiap huruf. Kalau gitu Ustaz, tak payah baca lah hadis, Ustaz seorang je lah baca. Tak, kita baca lah. Alang-alang kita belajar hadis, taklah dengar saja. Okay. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs, ini gelaran Sayyidina Umar Al-Khattab, Abu Hafs. Hafs maknanya singa. Ada gelaran Sayyidina Umar ni Abu Hafsin, bapa singa. Ini kerana kehebatan, keberanian Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia berani bukan sahaja dengan manusia. Ada riwayat cerita kalau Sayyidina Umar lalu, syaitan pun lari. Kehebatan takwa Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ada juga kata Abi Hafs ni sebab anak Sayyidina Umar namanya Hafsah. Salah seorang anak Sayyidina Umar namanya Hafsah. Jadi kata Sayyidina Umar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan itu dengan disertai niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehinya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksudkan dalam hijrahnya itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kerana demikian pentingnya soal niat itu, maka ulama kaum muslimin meletakkan niat itu sebagai rukun pertama dalam semua ibadah. Kan? Nak puasa ada niat. Nak salat, nak kurban, nak ihram, semua ada niat kan? Jadi kita faham dulu hadis ni. Nabi kata innamal a'malu binniyat. Hadis ni orang ramai orang ingat ni. Kepala hadis je. Cuba sebut sekali. Innamal a'malu binniyat. Cuba sebut. Maksud dia apa? Kita ingatkan ungkapan tu. Cuba sebut sekali lagi bahasa Arab dia. Innamal a'malu binniyat. Ingat kan? Maksud dia sesungguhnya amal dengan niat. Maksudnya disertai dengan niat. Maksudnya setiap perbuatan kita kena niat dulu. Lagi apa maksud dia? Sebenarnya setiap perbuatan kita kena niat dulu. Lagi? Berserta dengan niat. Lagi? Dengan niat. Dengan niat baru dapat pahala. Itu sebenarnya maksud hadis ni. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan dengan niat. Ini bukan betul kepahaman setiap amalan kena dengan niat. Tapi hadis ni nak beritahu bahawa setiap amalan dinilai dengan niat. Value dia. Daripada hadis inilah menatijahkan tadi. Jadi setiap amal kena dengan niat. Itu natijah dia. Setiap amal kena niat betul-betul. Tapi maksud hadis ni, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan dinilai berdasarkan
Niat. Itu maksud dia tadi. Kena niat betul dulu baru diterima amalan tu. Dia banyak maknanya banyaklah contoh. Bapa pergi cium Hajarul Aswad. Baru. Itu nak bantu kita niat betul kena ada ilmu pula. Rasulullah buat, kita buatlah. Itu yang betul. Kan? Jadi niat tu untuk niat yang gini, setiap amal adalah dinilai berdasarkan niat. Macam mana nak niat yang betul, perlu dibimbing dengan ilmu. Berebut nak pergi cium Hajarul Aswad. Sebab apa? Sebab saya faham Rasulullah buat dan ini sunat, saya nak buat. Itulah yang Sayyidina Umar Al-Khattab, dia pergi ke Hajarul Aswad, dia kata, "Hei batu, aku tahu kau tak beri apa-apa manfaat, kau tak beri apa-apa mudarat, tapi sebab aku tengok Rasulullah cium kau, aku datang cium." Itulah niat dia. Mana niat dia dipandu oleh ilmu, menyebabkan betul niat dia. Sebab Rasulullah buat, so aku nak buat. Ikut Rasulullah, dapat pahala. Ada orang dia nak cium Hajarul Aswad. Saya pernah tengok depan mata saya sendiri, perempuan Mesir dengan orang ramai. Dia panggil bersesak. Dia tu perempuan, orang lelaki penuh kat tu, dia celah. Nak pergi cium Hajarul Aswad. Dan akhirnya dia berjaya cium Hajarul Aswad. Dia pusing. Dia teriak bagi tahu suami dia, "Aku dah boleh cium Hajarul Aswad." Tudung dia memang tercapuk dah masa tu. Dia teriak kat suami, "Aku dah dapat cium Hajarul Aswad." Bila dia amal dia bukan berdasarkan ilmu tadi. Dia nak buat benda sunat tapi dah buat benda haram. Tu pun tak tahulah yang dia cium tu betul Hajarul Aswad ke kepala negro ke, dia nampak aswad gitu. Cium kena kepala mak hitam tu kan, mana tahu lepas. Sebab tu kena dengan ilmu. Oh, niat aku nak pergi cium Hajarul Aswad, tapi sekarang ni aku perempuan, nak pergi redah-redah, aku pun bukannya sihat sangat, bahaya pada kesihatan, aurat lagi, kena duduk bersesak dengan orang lelaki lagi. Cium ni sunat. Tak apalah, aku ada niat nak pergi, jadi aku istilam dari jauh isyarat. So niat betul, ilmu pandu, pahala dapat. Oleh kerana aku tak boleh pergi, tak payah fresh. Ustaz, saya 2 minggu pergi umrah, tak boleh cium Hajarul Aswad. Allah ferahnya. Fresh itu tak ada ilmu. Orang yang ada ilmu dia relax je. Dia faham kalau aku pergi jadi haram pula dengan aurat, dengan gesek dengan orang lelaki. Dan aku faham ada pakai istilam, dapat pahala dah. Ilmu menyebabkan hati kita tenang dengan ibadah. Sejelas. Itu maksud innamal a'malu niat. Setiap amalan adalah dengan niat. Tapi niat sahaja yang betul tak cukup. Untuk amalan kita diterima oleh Allah ada 2 syarat. Syarat pertama, niat betul. Ini poin penting ni. Ni kena ambil nota. Syarat amalan kita Allah terima ada 2. Yang pertama, niat betul. Yang kedua apa? Ambil nota dulu. Buat dengan cara yang betul. Betul je. Syarat Allah nak terima amalan kita ada 2. Yang pertama, niat yang betul. Yang kedua, buat dengan cara yang betul. Kena elaborate sikit, nak mudah faham. Berapa awak beli nombor ekor tu? InsyaAllah kalau menang nombor ekor ni nak hantar mak pergi umrah. Betul tak niat dia? Niat dia betul tak? Niat betul. Syarat nombor 2 tadi? Cara salah. Berapa awak rompak bank ni? Saya nak pergi tolong ada masjid tenggelam banjir baru ni. Saya rompak bank, duit ni saya nak pergi beli kapek masjid. Niat betul tak nak tolong masjid? Niat betul. Cara salah. Nampak dia semayang duha khusyuk je dalam hati dia. Orang tengok aku semayang ni. Cara betul dah, niat
Salah pula. Nampak duit tabung datang, masuk. Buat lipat-lipat sikit duit 100. Buat betul dah nak derma tu, tapi niat nak suruh orang tengok. Cara betul, niat pula tak betul. Ada 2 syarat. Allah nak terima amalan kita, niat betul. Niat betul tu maksud niat ikhlas lah. Cara betul. Tadi niat dia nak dapat pahala. Sebab apa awak nak cium Hajar Aswad? Orang nak dapat pahala sah. Cara pun mesti betul. Bila cara kena orang perempuan kena redah ataupun orang lelaki sendiri yang pergi tolak orang, sakiti orang lain, cara tak betul. Oh, ada ilmu kata istilah pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Okey. Bila ada ilmu menyebabkan cara kita buat jadi betul. Allahu Akbar. Sebab tu innamal a'malu binniyat. Setiap amalan value-nya, dinilainya adalah berdasarkan niat. Kerana demikian pentingnya soal niat itu, maka ulama kaum muslimin meletakkan niat itu sebagai rukun pertama dalam semua ibadah. Bahkan untuk membezakan antara ibadah dengan adat hanyalah dengan niat. Niat. Ada orang sembelih lembu sekarang ni, dia ada duit banyak sembelih lembu, ajak orang makan, dia dapat pahala sedekah bagi orang makan. Ada orang sembelih lembu tunggu waktu tempoh 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, jadi niat dia ibadat korban. Tadi niat sedekah bagi orang makan kan beza. Kita sembelih kambing ajak orang makan, nak akikah untuk cucu, jadi akikah. Tak ada cucu dah, kita tak ada cucu, kita pun tak beranak dah. Tak apa saja nak ajak kawan-kawan makan sembelih kambing. Itu dapat pahala ajak orang makan. Kan niat kan? Niat berbeza. Ada orang dia mandi nak datang kelas. Ada orang dia mandi dengan niat mandi wajib. Lain, beza. Niat itu membezakan di antara satu amalan. Tetapi kemudian diniatkan mengikut suatu perbuatan adat, tapi kemudian diniatkan mengikut tuntutan Allah dan Rasulullah, maka ia berubah menjadi ibadah dan mendapat pahala. Contoh apa? Contoh. Ada tak dalam buku, kalau buku sama dengan saya, dia ada nota sikit kat bawah ni. Tak apalah, tak ada nota pun tak apa, saya baca, kita ambil manfaat daripada nota ni. Dia kata apa? Suatu perbuatan adat, kemudian diniatkan mengikut tuntutan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berubah menjadi ibadah yang mendapat pahala. Contoh apa? Amalan biasa, kita pun niat, jadi ibadat. Duduk ni. Duduk ni amalan biasa tak? Biasa. Niat iktikaf jadi ibadah. Kita mungkin nak pergi beli barang, nak beli telur balik ni, telur dah habis kat rumah, sos cili pun dah habis. Dalam banyak-banyak kedai, ada kedai ni kita tahu ada kedai ni orang Islam ni ke. Ada niat kita, aku pilih kedai ni bantu ekonomi orang Islam. Dia dapat duit, dia niaga, dia bayar zakat, dia sedekah, tolong orang Islam. Kalau aku pergi beli sini, aku bayar juga, sini aku bayar juga. Aku masuk kedai ni lah, tolong orang Islam niaga. Kita amalan nak pergi beli barang, tapi niat kita tu nak masuk kedai Muslim, tu aku support orang Islam niaga. Kalau dia untung, dia bayar zakat, dia rajin sedekah. So dalam pilih kedai pun jadi pahala kita. Itulah innamal a'malu binniyat. Kita nak pilih kedai pun. Allah ustaz, betul lah nak pergi pilih kedai orang Islam ustaz. Yang ni mahal 25 sen ustaz. 25 sen kira duit beratus ribu dalam akaun kedai orang Islam. Dah orang Islam, orang yang bukan Islam ni dia supplier support dia. Kilang pun supply, big player pun geng-geng dia. Bagi murah, dia jual murah. Yang kita orang Islam ni kedai kecil-kecilan, ambil barang pun volume tak banyak. Jadi nak untung paksa markup sikit. Beza 6% kita kira. Kita kira.
Dalam minta tawar lagi. Masuk kedai orang bukan Islam tak tawar. Dengan orang Islam dia tawar. Nak beli tudung. Allah mahalnya 37, 35 lah. Dia masuk kedai Skechers 328. Bayar je, tak tanya. Boleh diskaun tak kasut ni? Saya nak pakai nyunyuk sikit. Dia tak minta diskaun. Kedai orang Islam minta juga kurang RM2. Janganlah. Ketika nak minta diskaun tu cuba fikir duit kita ada banyak mana. Patut 37, 5%. Ambillah 40 lah bagi anak-anak duit raya. Apa salahnya? Tak jatuh miskin kita. Ingat Nabi pesan, rahimallahu ra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Nabi doa, Allah merahmati orang yang ketika membelinya dia tak berkira. RM1, 5%, ambillah lebih. Dan dia tidak berkira ketika menjual. Dia jual barang kira-kira RM142.5. Tak apalah, kat 140 je lah. Yang membeli tak berkira, yang menjual tak berkira, yang tuntut hutang tak boleh bayar ke ni? 2 hari lagi. Okeylah, boleh lah. Tak apalah, lambat sikit. Musim-musim Covid ni awak tak bayar rental ni dah berapa bulan, tak apalah, tambah hari 2 hari lagi. Nabi doa rahmat kepada orang yang tidak berkira ketika membeli, ketika menjual, ketika menuntut hutang. Habis jangan salah guna pula baca hadis ni, tak nak bayar hutang. Ingat dia tu tak nak bayar hutang, pergi baca hadis ni kepada landlord. Nabi kata, Nabi rahmat orang yang minta hutang tapi tak berkira sangat. Dah awak 3 bulan dah tak bayar sewa. Kawan tu nak bayar juga kat bank kan. Jangan salah guna. Tapi begitu maksud saya. So kita pilih kedai. Niat kita nak bantu orang Islam berniaga, dapat pahala. Niat tu niat. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang menjadi niatnya. Apa yang dia niat, dia dapat. Lalu Nabi sambung lagi. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehnya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang diniatkan dalam hijrahnya. Ketika Nabi SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah, bayangkan hijrah ke Madinah ni, tinggal kampung halaman, tinggal rumah tangga, tinggal bisnes. Sebab apa pergi ke Madinah? Sebab Allah dan Rasul suruh hijrah ke Madinah. Maknanya secara zahirnya muhajirin, orang yang pergi berhijrah ni, dia lakukan pengorbanan yang sangat hebat. Tinggal rumah, tinggal bisnes, pergi hijrah. Hebat. Tapi di kalangan yang ramai-ramai berhijrah ini, ada seorang pemuda yang dia bertunang. Jadi tunang dia kata, kalau you nak kahwin dengan I, you kena hijrah ke Madinah. Madinah baru kita boleh kahwin. Jadi dia ni, tunang dia namanya Ummu Qais. Ummu Qais. You nak kahwin dengan I boleh, hijrah ke Madinah. Jadi dia kerana nak kahwin ni, dia berhijrah. Ini sebab Nabi sebut hadis ni. Siapa yang hijrah kerana nak kejar dunia, kerana nak cari bisnes, nak cari keuntungan duniawi, dia dapat benda tu. Siapa yang hijrah kerana nak kahwin, kerana perempuan, dia dapat perempuan tu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat yang tu. Sehingga lelaki ini digelar sebagai muhajir Ummi Qais, penghijrah yang hijrah kerana Ummi Qais. Nabi sebut, mu hijrah kerana nak kahwin, dapat. Hijrah kerana nak duit, dapat. Itu juga kita
Ada orang dia pergi masjid saja, dia memang aku nak kena pergi sebab 3 bulan lagi ada pemilihan jawatan kuasa. Jadi aku kena duduk depan sekali biar aku nampak dari awal dia aku komitmen. Itulah niat dia. Sampai masa nanti orang latihlah dia. Dia dapat ialah yang tu. Tapi letihlah dia. Pahala tak dapat. Kalau ada orang mana pun bagailah. Dia buat begini, dia berderma, dia bersedekah supaya orang puji dia. Nauzubillah. Allah, dia mengajar ilmu supaya orang puji dia, kata dia alim banyak ilmu. Nauzubillah, nauzubillah. Doa, tolong doa setiap kali kita datang kelas, tolong doa, ya Allah, kurniakanlah keikhlasan pada guru-guru yang ajar aku ni. Kurniakanlah untuk mereka dapat beramal dengan ilmu yang diajar kami. Doa untuk ustaz-ustaz kita. Ustaz-ustaz pula doa untuk anak murid. Moga-moga istiqamah datang, belajar dengan baik, tak tidur, kemudian boleh beramal. Lepas tu ikhlas, istiqamah. Kita saling doa. Kita baca sikit lagi. Ulama memperincikan niat pada 5 macam. Oh, banyak ni, detail gini. Hakikat, tempat, hukum, masa dan syarat. Haqiqatuha an-niyah, haqiqatuha wa makanuha wa hukmuha wa waqtuha wa syurutuha. Tak apalah. Hakikat niat. Ada tak dalam buku? Ada yang ada Ya. Kalau yang cetakan sama dengan saya dia ada. Tak apalah, ni dia ada tambahan sikit. Hakikat niat ialah dia kata sengaja. Dengan sengaja melakukan sesuatu diikuti dengan perbuatan. Purposely, dia buat tu sengaja. Kalau orang mengigau bangun sembahyang sunat, dapat pahala tak? Power. Ada mengigau. Mengigau sembahyang bagus. Tapi dia tak dapat pahala sebab dia tak niat pun, dia bukan sengaja buat. Sebab tu niat ni hakikatnya dia sengaja lakukan sesuatu. Itu hakikat niat. Ada kalanya macam saya kata tadi, kita nak pergi beli barang, nak pak kereta tu, kita cari kedai. Intention kita, dalam hati kita, dia tak perlu sebenarnya. Saja aku pilih kedai ini 2 rakaat kerana dia orang Islam yang berniaga. Tak payah niat gitu. Niat kita lintasan itulah hakikatnya. Sengaja kita buat benda ni, sengaja, purposely. Tuju kedai ni orang Islam niaga, dia ada anak bini nak sara, aku dapat pahala tolong dia, dia bayar zakat. Bahkan tak payah ada ayat macam saya sebut ni pun tak apa. Dah ada lintasan kita. Itulah hakikat niat, sengaja buat. Hukum niat, wajib atau sunnah. Tempat niat, kat mana kat niat? Dalam hati tu orang duk bergaduh tu. Yang sebelum semayang tu, Usalli. Kalau semayang biasa okey lah, usalli fardhu maghribi. Kalau tengok kat surau RNR, Usalli. Dia tak masuk nak jamak qasar 2 zuhur masuk asar tu takdim tak. Dia payah, dia bertukar. Jarang travel. Covid lama dah tak rentas negeri. Ada singgah semayang RNA tu. Takdim ke jamak taksir ke, jamak takhir ke, jamak zuhur masuk asar. Dia jadi bengong, dia lambat. Allah tak masuk niat. Sebab tu ulama bincang. Ada ulama yang kata yang sebelum semayang tu usalli tu at-talaffuz bin niyyah, itu kat mulut kan, untuk remind hati kita. Ada ulama kata tak payah benda tu. Pergi kita ingat aku nak mai zuhur, aku nak jamak, Allahu akbar, benda tu semarilah sekaligus. Tak payah susun ayat masa Allahu akbar. Sahaja aku solat jamak tak keding.
Asar masuk dalam Zuhur, sekali dengan kosong. Lepas tu bagi 2 jadi 2 rakaat. Makmum. Ada karangan tu panjang. Jadi lintasan. Itu dia kata hakikat tu sengaja. So you tahu you nak semayang apa. You tahu berapa rakaat. Jadi ada ulama kata, so sebelum semayang tu kita sebut dulu. Kita nak remind bila masuk Allahu Akbar nanti zak masuk. Jadi sebelum semayang ni kita remind dulu. Salli fardal zuhri raka'ataini qasran jam'a taqdir ma'muman. Dia nak remind bila dia Allahu Akbar. Jadi dia nak ayat tadi juga. Jadi sebab tu inilah asal perbincangan. Jadi ada ulama kata kena talafuz tadi nak remind. Ada orang dia jadi saru. You know saru bahasa Terengganu. Dia jadi keliru. Berbolong. You know berbolong-bolong. Jadi sebab tu ulama bincang. Ada ulama kata okey, sebelum takbir you kena usalli dulu nak remind. Ada juga ulama kata tak payahlah, benda tu yang akan menyebabkan bertambah keliru nanti. So jangan bergaduh. Solutionnya macam mana? Solutionnya kepada orang yang perlu remind lah. Orang yang dia rasa dia semakin keliru, tak apa, okey dia faham. Dia nak sembang zuhur, jamak takdir, dia nak qasar, dia jadi makmum. Allahu Akbar. Sebab tu hakikat niat ialah sengaja. Kita sedar kita nak buat apa. Hukum niat dia jadi rukun wajib lah. Sebab tu kita kata tadi nak Allah terima ibadat ada 2 syarat. Yang pertama niat yang betul. Niat jadi ada mahalluhu, ada masa dia pada permulaan melakukan perbuatan. Kalau niat mandi wajib, masa air jatuh, masa semayang, dia ada tempat dia kan. Takbiratul ihram. Dan dia juga ada keistimewaan. Contoh puasa sunat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hari-hari pagi, baginda tanya isteri, Aisyah ada makanan tak? Tak ada apa Rasulullah. Rasulullah pun niat nak puasa sunat. Puasa sunat boleh niat di pagi itu kalau kita belum buat apa-apa yang membatalkan puasa. Dengan syarat kita tak buat, ini puasa sunat, dan kita tak buat apa-apa yang membatalkan puasa lagi. Jadi kita jangan pula pagi tu makan nasi lemak dulu. Lepas nasi lemak, hari ni Khamis nak puasa sunat lah. Tak acik gitu. Ia berbeza dengan orang yang malam tadi dia niat, esok aku nak puasa, esok Khamis aku nak puasa sunat. Dia pun niat puasa sunat. Main subuh, pagi esok dia bangun, nampak ada biskut dia makan, minum air. Sebab dia biasa pagi makan biskut, minum air. Aku niat puasa lah hari ni. Stop makan. Maka dia boleh teruskan puasa. Makan tadi tak batal dah sebab dia niat awal dah. Sebab puasa paling utama kalau boleh niat di waktu malam tu. Esok nak puasa. Jadi dia niat awal dah. Jadi dia boleh puasa walaupun dia dah makan 3 periuk dah dia makan. Tapi tak ingat. Tak apa, sah puasa dia. Itu pada orang yang dah niat malam tadi. Pada orang yang belum niat, tak ada makanan, puasalah ini, boleh puasa sunat. Tapi kalau dia dah makan baru nak niat lepas tu, tak boleh. Jelas Itu niat ni hebat. Kedudukan niat ni. Allahu Akbar. Orang berniaga. Ada orang berniaga dia kata, sebab apa tuan berniaga? Ustaz, saya berniaga supaya nanti saya jadi kaya. Bila kaya saya boleh bersedekah dengan senang. Itu niat dia. Ada tak macam tu? Dia berniaga, dia nak jadi kaya. Bila kaya dia nak sedekah. Betul tak niat itu? Kita kata bagus niat awak ni. Tapi ada yang lebih bagus ni. Masa awak berniaga ni, awak bersedekah lah supaya lagi cepat jadi kaya. Sebab Allah janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah Ta'ala tambah. Ada orang nak jadi kaya dulu baru dah sedekah. Sebenarnya kaedah, awak sedekah lah, lagi cepat awak jadi kaya. Itu kaedah. Jadi kita pesan pada orang berniaga ni, jangan tunggu kaya dulu baru nak sedekah. Kok nanti kaya, serangan jantung, heart attack, mati lah. Sedekah lah, sedekah. Sedekah itu
akan tambah lagi rezeki. Ustaz, dah boleh tak Ustaz? Saya sedekah, niat supaya saya cepat jadi kaya. Jadi ikhlas tak niat awak tu? Dan sebab apa awak sedekah? Yalah supaya saya cepat kaya macam Ustaz cakap tadi. Awak mana tahu? Kalau sedekah ni bertambah rezeki, siapa yang bagi? Allah lah bagi. Dah awak mana tahu Allah kalau sedekah Allah bagi? Dah kan Allah sebut dalam Quran. Itulah ilmu. Itulah ilmu. Kan saya baca dalam hadis, orang sedekah ni malaikat doa. Saya baca dalam hadis. Dah betul, nanti saya tak ikhlas pula. Saya sedekah sebab nak jadi kaya. Sebab apa awak dia? Sebab Quran dengan hadis beritahu kalau sedekah bertambah rezeki. Jadi awak percaya pada Quran dan hadis, betul lah. Orang putih kata, what you give, you get more. You get better. Orang putih kata, sebab dia pegang dengan you get more, you get better. Dia tak pegang dengan ayat Quran yang hadis Nabi beritahu. Dia pun sedekah, dia pun tolong orang. Dia dapat pahala tak? Tak dapat pahala sebab niat dia situ je. Kita niat kerana Allah lah, sebab Allah janji nak tambah rezeki. Beza tak niat? Mana orang putih yang bersedekah, tapi kita tak panggil sedekah lah. Giving. Dia orang memberi. Contribute. Ada yang orang yang suka contribute ni, rezeki dia bertambah, tapi pahala dia tak dapat. Beza kan ni ya? Itu. Meringankan beban diri dia. Mudahkan urusan. Sebab apa dia kata? Soalan tanya, dia bersedekah. Lepas tu dia niat, aku bersedekah ni moga-moga mudahkan urusan aku, hilang beban hidup aku. Dia mana tahu tu kalau sedekah boleh hilangkan beban? Kadang pernah dengar tu dari mana? Orang tu dia cakap tu dari mana? Source. Bukan SOS, SOURCE. Source, sumbernya dari mana? Ada ustaz cakap lah. Ustaz cakap tu dari mana sumber dia? Daripada Quran, pada hadis. Moga-moga bila kita bersedekah ni menghilangkan beban kita, meringankan masalah kita. Kalau ada sakit pun moga-moga boleh sembuh. Itulah ilmu. Dengan ilmu tadi melorong kita untuk niat yang betul. Boleh lah. Kan? Sebab dengan ilmu kita belajar. Bila kita bersedekah ni, Allah mudahkan urusan kita. Bila kita bersedekah ni, Allah tambah lagi rezeki kita. Jadi, dengan ilmu itu kita faham bahawa Allah yang maha kaya, yang maha berkuasa, orang yang sedekah, Allah akan tambah rezeki. Aku nak sedekah lah. Itulah hasilnya. Kita sebagai orang awam, kita pegang gitulah. Walaupun kalau kita kaji perbincangan kitab-kitab yang tinggi-tinggi, dia kata tak boleh kita buat amalan ni niat kita nak dapat syurga. Itu tak ikhlas, kata. Sebab apa? Nak bayar dengan syurga. Ini betul tak ilmu ni? Betul juga. Tetapi bagi level orang pekat-pekat tinggi, macam kita, ada ilmu yang pelajar tadika belajar, ada ilmu yang pelajar PhD belajar. Jadi kalau ilmu pelajar PhD, kita pergi syarah ke pelajar tadika, bengong dari budak tadika. Ilmu tu ilmu betul. Kita belajar, aku buat amal soleh ni, aku nak dapat pahala, ni aku nak masuk syurga, ni aku nak dapat ganjaran yang Allah janji. Betul lah tu. Kalau pergi ke peringkat ilmu PhD, ilmu hakikat, ilmu tasawuf yang tinggi, kita beramal ni tak boleh kerana pahala, tak boleh kerana syurga. Ni tanda tak ikhlas ni. Patutnya buat kerana Allah. Betul tak ayat tu? Betul juga. Tapi biarlah level orang PhD, orang itu. Kita faham. Saya beramal ni kerana dapat pahala, kerana nak masuk syurga, kerana Nabi janji kalau saya sedekah, Allah tolong saya. Betul tak? Betul lah. Sebab at the end of the day, kita balik kepada kerana Allah lah.
Sebab Allah yang janji nak tolong, Allah janji nak tambah rezeki, Allah janji aku buat kerana nak tambah rezeki. Sebab apa? Allah janji. Allah lah juga. Pasal Ustaz, ada juga mengatakan setiap perbuatan kita nak dipahala itu tak boleh minta pembalasan. Apa? Setiap perbuatan niat kita nak dapat pahala, kita niatlah kan insya-Allah Allah akan bantu kita, tapi juga kita tak boleh minta pembalasan. Balasan dari Daripada Allah. Habis kita niat ikhlas, tapi at the same time kita nak minta. itu level-level tinggi lah tu. Yang saya kata tadi, ayatnya ilmunya betul. Very confused. Ilmunya betul. Sebab dia kata, boleh tak? Bagus soalan ni. Ada orang kata, kita ni bila kita nak beramal, Allah suruh, jangan kita harap balasan dari Allah. Jadi macam kita ni tak ikhlas. Yang bercakap benda ni, dia tu tak kena. Sepatutnya dia cakap benda ni dalam kelas PhD, tiba-tiba dia cakap dengan budak darjah 2. Jadi tu yang jadi keliru. Bukan saya nak kata kita ni darjah 2. Masuk level lah. Ya. Dua-dua ilmu ni betul. Jadi kita kata, oh kita beramal, kita harap balasan dari Allah. Dah tak kita nak harap apa lagi? Kita harap yang sebab balasan itu Allah yang janji. Rasulullah yang janji. So, sebab apa Rasulullah beritahu kamu amal ni dapat ganjaran ni? Untuk encourage kita beramal. Jadi kalau kita beramal tidak berharap yang Rasulullah janji, for what Rasulullah janjikan? Jadi kita faham bahawa kita beramal sebab dah Rasulullah janjikan ni, aku nak amal lah. Aku naklah benda ni. Itu niat yang betul. Kan? Yang kata kalau beramal jangan harap pahala dari Allah, tu tanda tak ikhlas. Ni amalan orang bisnes ni, nak ada profit. So dia beramal, profit dia nak syurga. Tak boleh ni. Hari tu level tinggi. Ilmu betul, tapi biar kena sesuai lah. Bukan saya nak kata kita ni ilmu tadika, tak. Tapi kita semua kita orang awam, termasuk saya. Kita pegang gitu. Senang, jelas. Jangan bebankan dalam perkara yang tidak perlu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insya-Allah kita sambung dalam kuliah akan datang. Kita laju sikit dalam kuliah akan datang insya-Allah. Yang ni sebab asas orang panggil basic kepada topik. Memang kita kena lumatkan lebih sikit berkenaan dengan hadis yang pertama ni. Insya-Allah untuk hadis yang akan datang kita sambung lagi dan kita akan laju sikit insya-Allah. Yang belum ada kitab, cuba carilah kitab tu kat Shopee, kat mana banyak ni Riyadhus Salihin. Kalau ada yang prefer in English, tolong bawa kitab yang English translation pun tak apa. Supaya nanti kita akan jumpa hadis-hadis ada perkataan-perkataan yang beberapa perkataan yang berbeza-beza. Kita dengar terjemahan Malay yang ni, Indon yang ni, Malay yang ni, English yang ni, lagi seronok nanti kelas kita. Kepelbagaian itu. Saya nak ucap terima kasih pada yang kuliah yang lepas saya ada bawa batu sauda, minyak zaitun tu ada yang ambil. Cuma saya tak tahu, ada yang WhatsApp kata bila yang ada resdung anaknya makan batu sauda ni dia jadi bersih. Dia memang batu sauda ni kalau makan orang ada resdung dia akan bersih, berhingus, berkahak, dia healing crisis. Dia buang sinus tu dengan cara kahak ingus tadi. Kalau dia cuci, kalau orang yang anak perempuan yang ada masalah masa period tu, dia akan flush lebih sikit. Yang sakit perut tu, sesumut masa dia period tu. Yang sesumut tu, yang tu lah. Yang tu memang antara kesan segera. Sesumut ni tak ada dah Ustaz. Dan yang terbaru baru ni, Pak Mus ada seorang ni, subhanallah. Dia duk cerita kat saya, umur dia 60 lebih. Dia kata selama ni, dia kata Ustaz, saya bangun pagi kaki saya rasa kebas. Saya nak pergi toilet tu saya kena betul kaki dulu, stretching dulu, baru boleh bangun pergi bilik air. Nak semayang daripada duduk, nak berdiri, duduk atas dua sujud, nak rokok memang slow motion lah. Jadi bila dia amal batu sauda ni, dia kata sekarang ni dia bangun tidur, umur 60 lebih, lancar je ke bilik air, nak semayang pun laju bangun. Saya tanya je, Pak Mus nama dia, pernah dengar tak Restoratif Manage? Dia yang pengasas dulu, dia dah jual share dia buka yang lain. Sekarang ni Jahid owner lah ni.
Dia buka yang lain. Dia cerita kat saya, dia makan, dia lega dah, kaki yang kebah-kebah pun lega dah dia tu. Saya tanya dia, Pak Mus amal batu saudak macam saya ajar ke? 2 pagi 2 malam. Tak ada Ustaz, saya makan 13 biji. Saya tepuk dahi. Dia kata janganlah nanti overdose. Tapi dia kata saya buat gini direct 3 hari, lega. Dia siap tunjuk bacaan darah dia, atas, tengah, bawah. Very good lah, which is very good. Dia kata dia dah lega. Lepas dia makan 3 hari 13 biji ni, dia pun makan normal balik. Normal dia pun 5 biji. Dia kata jangan banyak sangat, takut overdose. Tapi dia kata kaki dia yang kebas-kebas tu dah lega sangat dah sekarang. Dan memang sebenarnya saya daripada tahun 2014 dulu memang banyak feedback macam ni. Orang yang istiqamah, amal, batu saudak, olive, dia mudah sikit lah untuk duduk dapur, untuk ibadah. Dan yang terbaru yang ada masalah baru potong gelar COVID tu, yang ada masalah pernafasan yang kurang smooth, alhamdulillah bila amal olive dengan batu saudak ni, dia kata pernafasan agak lega. Allahuakbar. Yang saya kata dulu juga minggu lepas tu tentang yang untuk anak-anak, untuk cucu-cucu tu, yang kita letak dalam sachet, campur kurma, campur madu, delima. Itu untuk pujuk anak-anak. Yang ni memang saya galak. Kadang memang orang duduk hot lah sikit, yang hot item untuk pujuk cucu-cucu dan anak-anak. Dia orang nak ke tadika, nak ke sekolah rendah. Jadi senang, pagi buka je sachet, makan, rasa dia sedap. Ini penting untuk immune system dia orang. Sekarang duk campur kawan-kawan kat sekolah kan, sebagai satu ikhtiar kita. Jadi saya ucap terima kasih. Tadi yang tanya tu pun memang saya selalu bawa, ada pembantu saya bawah sana. Kalau ada yang nak ikhtiar, moga-moga ada manfaat insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar tu untuk pagi ni. InsyaAllah kita jumpa dalam kuliah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.